Hai. Kejap. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa orang yang dah tengok? Okey. Selamat petang. Salam satu Malaysia. Tiba-tiba je nak salam satu Malaysia. Okey. Kalau dengar clear, boleh thumbs up ya. Okey, hari ni kita bercerita sikit pasal diet sebab ramai yang tanya Dr. Ju. Habis itu tak boleh makan, ini tak boleh makan. Habis saya nak makan apa? Yang ada tu yang sebenarnya orang tak faham. Adakah diet ni sebenarnya apa? Diet ni the way kita makan lah sebenarnya diet. Apa yang kita makan tu dipanggil diet lah. Kan? Jadi diet ni bukan bermakna kalau orang cakap dia kata saya diet, maknanya saya tak makan. Betul tak? Jadi ada orang kata saya diet, maknanya saya tak makan. Salah tu. Diet tu bukan bermaknanya tak makan. Dekat sini yang Dr. Ju hari ni nak terangkan lah. Diet bukan bermakna kita tak makan. Ni kita berlapar. Maknanya selalu dengar tak selalu orang selalu cakap, doktor saya diet hari ni, ataupun saya pergi tempat lain, saya tak makan lah, saya hari ni diet. You diet ataupun you puasa. Jadi itu kena faham. Diet maknanya adalah suatu jenis pemakanan yang anda pilih. Maknanya diet tu you boleh makan, tapi diet tu gunanya untuk apa? Sebab tujuan diet tu ada banyak. Ada yang kita berdiet untuk sehat. Ada yang kita berdiet untuk kuruskan badan. Ada yang kita diet untuk supaya gula kita normal. Ada yang kita yang berdiet supaya buah pinggang kita reverse. Maknanya penyakit buah pinggang kita back to normal. Ada yang kita diet sebab dia ada masalah usus. Ada yang diet sebab dia ada masalah autoimun. Itu maknanya diet. Maknanya apa yang dia makan. Maknanya bukan diet tu bermakna kita tak makan. Diet tu maknanya kita tak makan barang-barang tertentu. Bukan semua benda kita tak makan. Kita enjoy makan, tapi apa yang kita makan adalah makanan yang kita dah pilih. Contohnya kalau you nak kuruskan badan, makanan apa yang you kena makan supaya you tak berlapar, supaya you tidak, supaya anda tak berlapar, supaya anda tidak menderita. Anda enjoy makan tapi badan boleh kurus. Lagi satu contohnya, enjoy makan tapi gula boleh kontrol. Enjoy makan tapi perut you sehat. Itu dinamakan diet. Maknanya diet adalah pilihan pemakanan apa yang kita makan. Okey. Diet ni ada banyak jenis. Kalau mengikut Dr. Ju tadi, diet adalah bergantung kepada apa yang kita tujuan kita berdiet tu. Okey, contoh-contoh diet. Kita ada banyak diet ni. Contoh diet adalah kalau kita cuma nak sehat saja, maknanya kita nak sehat, dia boleh juga kuruskan badan, kita nak bebas kanser, kita nak bebas penyakit-penyakit kronik. Itu adalah antara diet-diet yang sehat adalah contohnya adalah low carbohydrate diet. Low carbohydrate diet adalah diet yang pengamal yang mengamalkan karbohidrat diet tu dia mengambil karbohidrat yang rendah dalam makanan dia, rendah karbohidrat dia. Ada juga ni diet yang dipanggil Mediterranean diet. Itu adalah diet yang yang maknanya dia mengamalkan rendah lemak pula. Maknanya dia percaya bahawa lemak itu membawa kepada pelbagai penyakit. Jadi dia mengamalkan diet Mediterranean. Ada juga diet yang dipanggil paleo diet. Paleo diet adalah orang yang mengamalkan diet ni, dia percaya processed food is not good. Memang betul pun. Maknanya dia akan ambil bahan-bahan yang semula jadi. Paleo ni maknanya adalah kita punya ancestor, kita punya tok nenek moyang kita dulu. Maknanya kita makan sebagaimana tok nenek moyang kita makan. Tok nenek moyang kita dulu tak ada
tak ada kilang, tak ada, maknanya tak ada bahan-bahan pengawet. Jadi dia orang buat semuanya natural. Kalau dia nak buat ikan masin pun just rendam dengan garam saja, tak ada bahan kimia lain contohnya lah kan. Itu adalah paleo diet. Ada juga diet yang dipanggil vegan diet, iaitu vegetarian diet. Maknanya diet yang mengamalkan dia percaya bahawa daging ataupun daging haiwan adalah tidak bagus. Selalunya orang yang mengamalkan vegan diet ni adalah ada kena-mengena dengan agama lah. Maknanya dia mengamalkan makan tumbuh-tumbuhan saja, tak ada haiwan dalam diet mereka. Okey, selain daripada itu, ada juga diet yang dulu punya lah, diet dipanggil Dukan diet, DUKN diet. Diet ni dia mengamalkan low carbohydrate dan dalam dietnya dia ada pakai benda-benda yang tidak starchy, tidak berkanji. Dalam diet ni dia pakai karbohidrat yang high fiber. Dalam diet Dukan diet ni dia limitkan protein dan dia banyakkan karbohidrat yang high fiber. Okey, tapi benda ni kita jarang dengar kan. Ada juga diet yang dipanggil ultra low fat diet. Maknanya dia pakai very low fat. Kalau boleh dia tak nak fat sangat langsung dalam dia punya makanan, dalam dia punya diet. Dan kalau you all pernah juga dengar, kita ada Atkins diet. Sangat famous Atkins diet. Maknanya diet yang dibuat oleh Dr. Atkins. Diet ni adalah selalunya dia orang pakai untuk orang nak kuruskan badan. Dan ada juga diet yang dipanggil ketogenic diet. Itu pun satu lagi diet yang baru yang orang gunakan juga untuk kuruskan badan, juga untuk pelbagai penyakit. Mungkin next week Dr. Ju akan share dengan anda semua khas diet untuk kuruskan badan, iaitu diet ketogenic diet. Macam mana you all nak buat diet ketogenic ni sebagai you all punya lifestyle yang you all praktiskan hari-hari, you all tak stres, you all berdiet, you all makan dengan sedap, macam apa yang Dr. Ju amalkan, tapi badan you makin hari makin kurus. Kalau you all ada diabetik you all akan gulanya tidak akan naik. Okey, hari ini cuma Dr. Ju nak perkenalkan pasal diet saja. Okey. Apakah yang dipanggil sebagai paleo diet tu? Paleo diet tu sebenarnya orang makan apa? Maknanya orang nak tahu sebenarnya paleo diet ni, paleo P-E-L-E-O ya, P-E-L-E-O, paleo diet. Jadi dalam paleo diet ni orang makan apa? Sebab orang nak tahu juga sebenarnya paleo diet ni orang makan apa. Paleo diet ni juga dipanggil juga caveman diet ataupun diet orang-orang dalam cave, dalam gua. Maknanya cuba you fikir, orang dalam gua makan apa? Orang dalam gua makan apa? Jadi itulah dia orang yang mengamalkan paleo diet. Maknanya dalam gua ada ke beras-beras yang dah berproses? Tak ada kan? Gua dekat dalam hutan sana tu. Maknanya apa yang diorang makan. Jadi paleo diet ni dah bermula 2.6 juta tahun dahulu. Jadi apa yang diorang makan adalah benda-benda yang semula jadi. Jadi orang sekarang dia nampak sebab dia orang tengok pada zaman dulu-dulu orang makan juga nasi, orang makan juga daging, lemak banyak. Juga maknanya dia makan diet dia, kita tengok macam banyak lemak, banyak protein, banyak karbohidrat, tapi dia tengok orang-orang ni semua sihat. Tak gemuk, tak kurus sangat, tak ada pula sakit jantung, umur dia panjang-panjang. Jadi dia orang mengkaji apa orang-orang zaman dulu buat. Macam mengkaji apa tok nenek kita, tok nenek moyang kita makan. Jadi dari situlah datangnya paleo diet. Jadi paleo diet ni dia orang makan makanan yang tidak berproses. Tidak berproses macam orang zaman dulu. Jadi dia orang juga dalam ni sebenarnya dia nak kontrol berat badan dia. Maknanya dia tak nak dia jadi gemuk. Maknanya orang yang mengamalkan paleo diet ni selalunya dia taklah gemuk sangat dan dia tidaklah kurus sangat dan dia mengamalkan untuk sehat.
ataupun dia mungkin dah ada obesity tapi dia nak kuruskan badan macam orang zaman-zaman dahulu. Maknanya dia tidak perlu pakai diet yang lain yang lapar ataupun pakai suntik ataupun buat jenis diet lain, tapi dia buat diet biasa saja, cuma dia tukar. Maknanya dia tukar macam mana kita menyediakan makanan. Okey, Dr. Juzita hari cakap kan, you are not what you eat, but you are what you do with what you eat. Maknanya anda bukanlah apa yang anda makan, tetapi anda adalah apa yang anda buat kepada makanan anda. Itu yang anda kena tahu. Jadi untuk orang-orang yang mengamalkan paleo diet ni, selalunya dia akan mengelakkan daripada ambil dairy food. Maknanya dia akan mengelakkan daripada produk daripada tenusu. Dia akan mengelakkan produk daripada cereal. Contohnya tepung, oat, semua dia akan elakkan. Dan dia dia juga tidak mengambil bahan-bahan yang berproses, refined sugar, gula yang putih tu dia tak ambil. Garam yang putih yang berproses pun tak ambil. Dan apalagi makanan-makanan yang berproses. Maknanya dia akan ambil nasi, kalau beras, dia akan ambil beras yang tidak highly processed. Dia akan ambil brown rice. Garam, dia tak ambil garam yang putih tu. Dia akan ambil garam Himalaya, garam bukit yang tidak berproses. Kalau gula, dia tak ambil gula biasa tu. Dia akan ambil gula raw sugar. Dia akan ambil molasses. Dia ambil gula. Untuk orang paleo dia ambil gula, tapi dia bukan ambil gula putih. Dia akan ambil molasses, dia akan ambil madu, dia akan ambil raw sugar. Jadi dia tak ambil gula, apa-apa yang putih dia tak ambil. Sebab kita pun tahu apa yang putih adalah tidak bagus. Apa yang putih adalah macam kain putih juga. Macam kain pekapan kita warna putih. Jadi apa yang putih sebenarnya tidak bagus. Maknanya dia orang dah cuci habis bersih, dalam tu dah tak ada apa-apa. Jadi orang yang mengamalkan paleo diet ni, dia akan untuk tujuan utama juga adalah untuk boost dia punya immunity. Maknanya untuk meningkatkan immunity. Selain daripada untuk mengurangkan berat badan. Dan juga untuk membantu kesihatan jantung mereka. Jadi dalam bila mengamalkan paleo diet ni, because apa yang dia ambil adalah raw, bukan raw, adalah unprocessed. Maknanya dalam kalau dalam beras dia ada fiber, dalam gula dia ada fiber, bread dia pun dia akan ambil bread yang tak ada proses. Maknanya dia akan pakai tepung yang dalam tu bukan saja ada fiber, tapi dia tak ada bleach, dia tak ada vitamin tiruan dimasukkan. Maknanya dia betul-betul vitamin yang asli daripada tepung tu. Jadi orang-orang ni selalunya dia ada kedai-kedai yang macam Dr. Ji tengok, kedai-kedainya contohnya kedai dekat Village Grocer, dia ada satu rak tu yang menyediakan semuanya bahan-bahan yang semula jadi macam ni lah, yang tak proses. Itu adalah untuk pengamal paleo diet. Jadi paleo diet ni dia selalunya dia ambil juga protein. Dia ambil protein juga, maknanya dia ambil macam ayam, dia akan ambil ayam kampung, ayam organik. Sayur-sayur dia tak ambil sayur-sayur yang ditanam, dijual kat luar. Dia akan pakai sayur organik yang tak ada racun, yang tak ada baja. Itu dia paleo diet. Okey. Jadi yang paling bagus sekali orang yang mengamalkan paleo diet ni, dia akan dapat protect dia punya tulang. Okey, tulang dia akan kuat macam untuk nenek moyang kita kan lah. Jadi umur dia kalau dia mengamalkan diet ni, umur dia selalunya panjang sebab susah penyakit nak datang. Sebab yang menyebabkan kita umur pendek ni sebab kita makan macam-macam. Okey, itu adalah paleo diet. Sangat famous sebab yang lain-lain tadi Dr. Ju cakap tadi tak famous. Yang famous adalah paleo diet dan juga ada berapa. Okey, itu paleo diet. Jadi harap-harap semua orang clear dengan orang yang apa dia paleo diet. Jadi kalau you all buka resepi, dia kata resepi ni paleo diet. Dia bukan keto diet, dia bukan low GI diet. Dia paleo diet. Jadi untuk orang yang macam mana. Kalau you all nak mengamalkan diet ni pun tak ada masalah. Especially orang yang tak ada penyakit apa-apa lagi. Ataupun orang yang nak kontrol berat badan dia. Dia takut nanti gemuk. Makin berusia akan makin gemuk. Ataupun dia tak
tak nak dapat kanser, tak nak dapat sakit jantung, tak nak dapat diabetik. Jadi dia boleh mengamalkan diet itu. Itu adalah diet sehat, paleo diet. Okey, diet yang seterusnya adalah diet yang dipanggil low carbohydrate diet. Ataupun low carbohydrate diet. Apa dia low carbohydrate diet? Maknanya dalam diet ni karbohidratnya sangat rendah. Jadi rendahnya tu macam mana? Sebab dalam low carbohydrate diet ni kita tengok target kita untuk apa. Jadi low carbohydrate ni diet ni sangat famous sekarang. Ramai juga orang-orang yang dah obese, orang-orang yang dah ada sakit kencing manis mengamalkan low carbohydrate diet. Low carbohydrate diet ni maknanya dia akan ambil makanan-makanan yang low glycemic index. Low glycemic index. Apakah dia glycemic index? Glycemic index tu maknanya bila karbohidrat ditukarkan kepada gula, lambat jadi gula. Maknanya you ambil karbohidrat yang bila you makan lambat jadikan gula. Jadi itu maknanya low glycemic index. Maknanya kalau you makan pagi, petang, sampai petang pun masih ada lagi gula. Tapi sikit. Tidaklah high glycemic index. Glycemic index maknanya bila you makan pukul 8, pukul 9 gula dah naik dengan tinggi. Petang dah tak ada gula. Jadi kita lapar. Itu namanya high glycemic index. Dan orang yang mengamalkan low GI diet ni juga ataupun low carbohydrate diet ni, dia juga akan mengambil karbohidrat yang low glycemic load. Maknanya dia ambil karbohidrat yang glycemic load tu maknanya apa? Karbohidrat ditukar kepada gula. Berapa banyak gula dihasilkan. Tadi lama. Sekarang berapa banyak. Kalau you makan ada karbohidrat 100 gram, 2 jenis karbohidrat. Yang satu 100 gram tu dia menghasilkan 100 gram gula. Contoh yang satu lagi 100 gram juga tapi dia menghasilkan 500 gram gula. Yang 500 gram gula tu adalah high dia punya glycemic load. Jadi orang-orang pengamal low carbohydrate diet dia akan juga mengambil yang low glycemic index, low glycemic load. Dan dia ambil juga, dia tak ambil juga banyak grain sangat lah. Maknanya kalau ambil nasi pun dia ambil nasi resistant. Dr. Ju ajar nasi resistant kan. Tujuan apa dia ambil low carbohydrate diet? Tujuan dia adalah untuk mengurangkan gula masuk ke dalam dia punya salur darah. Jadi pengamal ni selalunya adalah pesakit kencing manis ataupun orang yang nak kuruskan badan. Sebab gula, Dr. Ju selalu kalau you tengok Dr. Ju punya lecture sebelum ni, gula adalah punca utama obesiti dan diabetik. Gula yang menyebabkan kita dapat insulin resistant. Dan insulin resistant ini yang menyebabkan kita dapat obesiti dan kita dapat diabetik. Jadi dalam ni kita tak nak gula banyak dalam darah. Jadi gula asalnya daripada selain daripada gula, dia juga asal daripada karbohidrat. Jadi low karbohidrat ni bukan bermakna karbohidrat saja rendah, maknanya gula pun tak ada. Orang yang mengamalkan low karbohidrat diet ni dia juga tidak ambil gula. Apa jenis gula pun tidak ambil, dia akan ambil pemanis. Cuma dalam low carbohydrate diet ni dia orang tak kira sangat makro dia. Dia tak kira sangat berapa banyak karbohidrat yang you ambil. Maknanya dia tak kisahlah, maknanya dia limitkan tapi tidak banyak. Selalunya dia punya karbohidrat ni dia boleh ambil dalam 100 gram ke bawah. Maknanya 100 gram ke bawah. Dan lemak dia tidak kisah dan protein juga tidak kisah. Itu adalah low. Okey, ada. Okey. Itu low carbohydrate diet. Jadi everybody faham ya, low carbohydrate tu maknanya dia ambil karbohidrat yang Hello, minta maaf ya. Alamak, ada je orang kacau. Okey. Dr. Jo harap semua orang faham pasal low carbohydrate diet. So low carbohydrate diet ni sangat-sangat sekarang sangat-sangat famous ya. Jadi dalam low carbohydrate diet tadi ada orang akan ambil low glycemic index dan low glycemic load. Maknanya contoh-contoh low carbohydrate diet ni dia orang tak makan gula. Dia orang makan nasi resistant. Dia orang juga ambil pemanis. Dia orang banyak makan sayur. Dia orang banyak makan protein.
dia orang tak makan nasi juga. Dia orang tak makan grain lah, nasi ke tepung ke semua dia tak makan. Cuma low carbohydrate diet ni dia tidak kira berapa banyak dia punya makro sangat. Maknanya dia tidak kira berapa banyak dia punya karbohidrat sangat. Maknanya limit dia tak rendah sangat. Sebab dia ada satu lagi yang juga dipanggil low carbohydrate diet tapi dipanggil ketogenic diet. Jadi ketogenic diet adalah satu diet yang low carbohydrate dan high fat. Lemak, maknanya low carbohydrate, high fat. Ketogenic diet, orang yang mengamalkan ketogenic diet, dia ukur apa yang dimakan supaya dia boleh mencapai keadaan dipanggil ketosis. Ketosis adalah satu keadaan di mana kita menukar badan kita daripada menggunakan gula sebagai tenaga kepada menggunakan lemak sebagai tenaga, dan lemak tu dipecahkan jadi satu bahan dipanggil ketones, dan ketones tu menggantikan gula sebagai tenaga. Jadi orang-orang mengamalkan ketogenic diet ni dia berada dalam keadaan yang dipanggil ketosis. Maknanya dalam badan darah dia banyak ketones menggantikan gula. Tadi bila orang tu kencing manis, gula banyak dalam badan dia. Dan orang yang mengamalkan ketogenic diet, ketones banyak dalam badan dia. Jadi kadang-kadang bau mulutnya pun bau ketones, kencingnya pun ada ketones, boleh cek. Dan ketogenic diet ni, bila orang mengamalkan ketogenic diet, gula dalam darah dia memang rendah. Jadi ketogenic diet ni selalu pengamal dia adalah orang-orang yang ada diabetik dan orang-orang yang nak kurus. Mereka-mereka yang mengamalkan ketogenic diet yang obes sangat cepat boleh kurus. Boleh sampai 10 kilo dalam masa 1 bulan. Ini nanti Dr. Ju akan explain next week macam mana boleh kurus melalui ketogenic diet. Jadi dalam ketogenic diet ni dia ukur kandungan lemak you berapa banyak. Maknanya dalam ketogenic diet dia kandungan apa yang dia makan adalah 80% daripada apa yang dia makan adalah lemak. Dan 25% adalah protein, dan karbohidrat dia dalam 5 hingga 10% sahaja. Maknanya dia makan tu dikira. Maknanya karbohidrat cuma dibenarkan dalam 25 gram sahaja, sikit. Maknanya tak boleh langsung ambil nasi, bali, semua tak boleh dalam ketogenic diet. You cuma boleh ambil karbohidrat daripada sayur sahaja. That's why kalau you tengok Dr. Ju makan nasi ditukar kepada nabuko. Maknanya Dr. Ju ambil kauli rice ataupun nabuko, nasi bunga kobis. Dr. Ju tak ambil nasi daripada beras. Sebab Dr. Ju adalah pengamal ketogenic diet. Dan sebab dia kira, maknanya nasi tu pun tak boleh banyak sangat, sayur pun tak boleh banyak sangat, dan protein juga diukur. Berapa gram saja you boleh makan protein. Selalunya dalam 70 gram saja. Satu besar kotak mancis saja, bukannya you ambil sampai besar-besar macam ni. Kalau you ambil besar-besar macam ni, maknanya you bukan pengamal ketogenic diet. Sebab protein tadi juga ataupun daging yang kita makan bila masuk dalam darah, dia juga ditukarkan kepada gula. Jadi dia akan efek total karbohidrat yang pengamal ketogenic diet tu makan. Jadi semuanya limited. Dan dalam ketogenic diet dia orang makan banyak lemak. Maknanya dia ambil lemak yang sehat. Jadi badan dia akan gunakan lemak tu menggantikan gula sebagai tenaga. Jadi kalau yang ambil protein banyak tadi, dia adalah maknanya mungkin pengamal low carbohydrate diet tapi bukan ketogenic. Sebab orang kadang tak faham apa maksud ketogenic diet dan bezanya dengan low carbohydrate diet. Itu adalah ketogenic diet. Dan Dr. Ju akan pergi lebih ni untuk minggu depan. Jadi dalam ketogenic diet ni dia orang boleh makan, dia orang hanya banyak makan sayur, dia orang boleh makan daging, ikan, ketam, sotong, ayam semua boleh. Dia orang makan biji buah juga, buah-buah yang tertentu saja. Dan orang yang makan ketogenic diet ni sepatutnya dia ada dirty ketogenic diet, dia ada clean ketogenic diet. Nanti kita cerita minggu depan lah. Okey, itu adalah ketogenic diet. So siapa-siapa dekat sini yang nak kuruskan badan ataupun yang nak gula dia tak naik, Dr. Ju akan ajar ataupun akan share
tentang spesifik detail tentang ketogenic diet minggu depan insya-Allah. Okey. Apa pula dia ada beza ketogenic diet ni dengan paleo diet. Jadi paleo diet semua unprocessed. Maknanya yang ketogenic diet juga dua-dua unprocessed. Cuma bezanya yang paleo diet, diorang ada ambil karbohidrat, diorang ada ambil maknanya yang unprocessed karbohidrat. Tapi dalam paleo dia kira, dalam ketogenic dia kira. Dalam paleo diet dia orang ambil buah-buahan banyak. Buah-buahan banyak, sayur banyak. Dalam ketogenic diet dia orang ambil buah-buahan juga tapi buah-buahan yang low GI saja. Jadi dalam paleo dia ambil macam-macam buah-buahan boleh. Dalam ketogenic diet pula dia ambil sikit sayur. Maknanya yang cukup berapa gram yang dia perlukan sahaja untuk satu hari. Dia campur-campur total semua cuma dibenarkan 25 gram. Maknanya dia setiap kali dia makan dia ada kalkulator dia. Dan paleo diet dia tak kira benda tu. Dia cuma sehat saja kan. Okey. Jadi adakah kesan samping dalam pengamal dua-dua diet ni? Sebenarnya tak ada. Nanti kita explain lebih lanjut insya-Allah minggu depan. Dia ada satu lagi diet yang dipanggil sebagai Atkins diet. Apa dia Atkins diet? Atkins diet ni adalah diet yang dijumpai ataupun yang dicipta oleh doktor yang dipanggil yang namanya Dr. Atkins. Dr. Atkins ni adalah juga orang yang mula-mula perasan tentang pembohongan dalam saturated fat. Maknanya Dr. Atkins ni waktu setelah 50 tahun orang mengamalkan low fat diet, dia tengok orang tak kurus. Maknanya orang makin gemuk. Jadi daripada situ dia perasan. Maknanya bukan lemak punca orang jadi gemuk. Jadi dia pun tahu yang puncanya adalah karbohidrat. Jadi dia mereka satu diet yang dipanggil Atkins diet. Jadi dalam Atkins diet ni sebenarnya dia tak banyak beza dengan dia ada beza dengan ketogenic diet dan low carbohydrate diet. Cuma dalam Atkins diet ni dia ada peringkat-peringkat, dia ada target. Contohnya dia ada fasa. Fasa pertama. Fasa pertama adalah sebiji sama macam ketogenic diet. Cuma orang yang pengamal ketogenic diet dia akan mengamalkan diet ni selamanya. Maknanya bila dia dah kurus pun dia akan hidup dengan budaya ketogenic diet. Maknanya itulah makanan dia. Atkins diet adalah diet yang dicipta untuk orang yang nak kuruskan badan. Maknanya the first phase, fasa pertama Atkins diet tu, dia orang akan makan sama macam ketogenic diet. Maknanya dia akan kira juga, calculate juga dia punya karbo tu berapa, dia punya lemak tu berapa. Dia sebenarnya high fat, low carbohydrate juga. Dalam fasa pertama. Tetapi bila dah pergi ke fasa kedua, dia dah mula masukkan karbohidrat. Ikut target dia. Maknanya dia ada target dia. Maknanya kalau target dia nak hilang 10 kilo. Lepas 10 kilo dia akan masuk kepada fasa kedua. Maknanya dia masukkan karbohidrat. Macam lebih kurang macam paleo diet. Lepas tu dia ada fasa ketiga dia dah boleh. Maknanya orang tu dah kurus dia boleh ambil balik karbohidrat macam biasa. Maknanya diet dia dah lebih kurang macam biasa tetapi macam paleo tadi. Maknanya dia adalah combination. Jadi untuk yang orang mengamalkan Atkins diet ni selalunya lah dia akan yo-yo. Maknanya bila you dah kurus you akan back to normal balik. That's why Atkins diet ni ramai juga pengamal dia dulu. Tapi sekarang orang dah tukar. Orang dah tak buat Atkins diet sangat lagi. Dia akan terus pergi kepada paleo diet. Okay? Dia akan pergi terus ke paleo diet. Siapa tu? Atika. Saya kolesterol tinggi. Berat badan okey. Ada tak ada kencing manis? Ada tak ada kencing manis? Tak ada darah tinggi? Ada penyakit lain, diet yang mana sesuai? Atika. Kolesterol tinggi, berat badan okey, tak ada kencing manis okey, tak ada kencing manis. Maknanya diet yang sesuai untuk you adalah paleo diet. Paleo diet is the best ataupun low carbohydrate diet. Okey. Dia ada juga diet yang dipanggil tadi Dr. Ju cakap pasal Atkins diet Jadi kalau kita tengok Atkins diet tadi
Dia juga boleh dipakai untuk orang-orang yang mengamalkan yang nak kuruskan badan, lagi satu nak kawal kencing manis. Tetapi yang tak bagusnya in later kemudian dia akan back to normal. Jadi kalau orang tu memang dah ada kencing manis, dia memang tak boleh nak dirawat dan dia kena ubah dia punya cara kehidupan dia, cara pemakanan dia. Bila kita back to normal, kencing manis dia akan tinggi. Dan dia back to normal juga, dia punya obesity dia akan meningkat juga. Okay, itu adalah yang dipanggil Atkins diet. Jadi Atkins diet ni dulu sangat famous. Dia ada juga diet yang dipanggil high protein diet. Pernah dengar tak high protein diet? Maknanya orang believe yang kita makan protein banyak-banyak kita boleh kurus. Maknanya tak boleh makan nasi, makan protein je, makan lauk je banyak-banyak. Makan daging je satu pinggan dengan sayur-sayur, buah-buahan. Sebenarnya dia tak ada masalah sangat juga, tapi masalah yang besarnya adalah protein tu juga sebenarnya ditukar kepada karbohidrat. Bila masuk dalam badan kita, dia akan ditukar kepada dalam melalui proses yang dipanggil gluconeogenesis. Jadi dia tukar juga kepada karbohidrat. Jadi orang yang mengamalkan protein diet ni, sebenarnya protein haiwan ni juga kalau tinggi sangat juga tidak bagus untuk kita punya buah pinggang, especially untuk pesakit-pesakit buah pinggang. Kalau Dr. Ju dekat sini untuk diet pesakit buah pinggang, Dr. Ju juga tukar. Pesakit buah pinggang, diet yang sesuai untuk pesakit buah pinggang adalah no protein diet. Maknanya very low protein diet, no animal protein. Maknanya orang-orang yang mengamalkan yang ada sakit buah pinggang, especially terutamanya pesakit buah pinggang kronik tahap 4, tahap 5, kalau dia tak nak dialisis dan dia tak nak urea dia tinggi, the best diet untuk dia ni makcik-makcik lah. Ada makcik-makcik ni dia tak nak dialisis. Jadi kita nak buat macam mana? Kita nak paksa pun dia kata lebih baik aku mati. Jadi macam mana kita tak nak supaya makcik-makcik ni mati cepat dengan sebab dia tak nak dialisis kan. So you kena bagi dia very low protein diet. Maknanya orang yang ada, sebab yang menyebabkan toksik paling teruk sekali untuk orang yang ada masalah buah pinggang ni adalah dia punya urea dia tinggi. Dan urea adalah daripada pemecahan protein dalam protein haiwan dalam badan kita terutamanya lah. Jadi bila kita ambil haiwan banyak, maknanya kita makan lauk banyak, makan daging banyak, ikan banyak untuk pesakit yang ada buah pinggang, masalah buah pinggang lah. Jadi maknanya ini akan menyebabkan dia punya urea akan tinggi, makin tinggi. Dan protein haiwan juga, diorang dah buat kajian, dia boleh bagi toksik juga pada buah pinggang. Jadi elok orang yang ada tahap 4, tahap 5, memang kalau Dr. Ju punya protokol, Dr. Ju memang tak bagi ambil protein langsung. Kalau makcik ni memang tak nak dialisis. Makcik dah umur 70 tahun doktor, makcik tak nak lah dialisis, tebuk sana tebuk sini, tak apalah, makcik mati pun tak ada, sebab ramai yang Dr. Ju macam tu. Jadi tak ada jalan mudah singkat makan ubat, dia boleh baik ataupun dia boleh tak payah dialisis. Tak, salah satunya adalah diet dia kena betulkan. Maknanya diet untuk orang yang ada masalah CKD, Dr. Ju, ataupun chronic kidney disease atau penyakit buah pinggang kronik, diet yang sesuai untuk orang ni adalah maknanya macam vegan jugalah, macam vegetarian. Dan low potassium diet. Maknanya vegetarian, low potassium diet. Kalau dia campur pula dengan gout, low purine diet. Kadang-kadang, cik nak makan apa doktor? Itu yang susah ya. Jadi kena tengok juga diet apa yang you all, yang sesuai untuk you all. Okey, sekarang tadi Dr. Ju cakap, satu, orang tu nak sehat saja. You boleh ambil paleo diet. You tak nak cancer, you tak nak darah tinggi, tak nak kencing manis, you belum ada apa-apa. Maknanya you muda lagi, amalkan paleo diet adalah diet yang sesuai. Maknanya kalau you nak berdiet, akan nak melantak-lantak ke orang lah. Ini Dr. Ju cakap orang yang nak sehat, tak nak penyakit, dia nak mengamalkan diet yang sehat. Dr. Ju bagi Dr. Ju cadangkan buat paleo diet. Orang yang ada kencing manis dia tak teruk sangat, dan dia tak nak berhenti ubat. Maknanya susah nak diet lain. Maknanya dia nak makan juga banyak. Dia boleh ambil low
low carbohydrate diet. Low carbohydrate diet sangat bagus untuk orang yang kencing manis dan orang yang nak menurunkan badan. Orang yang nak off ubat kencing manis dan nak turun berat badan banyak ni cepat, terutamanya orang yang dah berat badannya 100 lebih tu, dia boleh ambil ketogenic diet very fast dan dia yang orang kencing manis dia boleh reversekan kencing manis dia dengan ketogenic diet. Okey. Untuk yang low GI diet mungkin dia boleh ambil ubat kencing manisnya low dose. Okey. Untuk yang yang ada masalah buah pinggang dia kena ambil vegetarian diet lah, maknanya dia tak boleh ambil diet yang ada protein haiwan, especially yang mereka-mereka yang dah ada tahap 4, tahap 5. Okey, itu adalah untuk yang ada juga diet yang dipanggil gluten free diet. Gluten free diet ni adalah diet untuk mereka-mereka yang tak boleh ambil gluten. Gluten ke gluten? Gluten, G-L-U-T-E-N. Gluten ya. Gluten ni banyak ada pada kita punya nama tepung gandum. Jadi orang yang ada gluten free ni, especially orang yang ada masalah perut yang dipanggil celiac disease, ataupun juga orang-orang yang ada masalah GERD, juga orang-orang yang ada masalah autoimmune disease seperti rheumatoid arthritis, SLE, multiple sclerosis, scleroderma, hyperthyroid ataupun psoriasis. Pesakit-pesakit macam ni dia kena ambil gluten free diet. Gluten free maknanya dia tak boleh, selain daripada tak boleh ambil gula, dia juga tak boleh ambil tepung gandum. Mana-mana bijirin yang ada gluten dia tak boleh ambil. Maknanya contohnya adalah tepung gandum, barley juga tak boleh sebab barley juga ada gluten. Lagi-lagi tu macam ada juga setengah-setengah kacang, macam apa lagi ya, green oat. Oat juga ada gluten. Jadi orang-orang yang ada masalah yang Dr. Ju sebutkan tadi, dia adalah dia sesuai ambil low carbohydrate dan gluten free. Maknanya dia ambil low carbohydrate tadi tapi gluten free. Itu adalah satu keadaan yang khas lah, maknanya yang spesifik untuk pesakit-pesakit tertentu. Jadi selalunya doktor, kalau jumpa Dr. Ju lah, Dr. Ju akan bagi tahu you ni sesuai ambil macam ni. You ni tak boleh ambil macam ni. Orang yang ada GERD contohnya, apa yang dia tak boleh makan? Of course dia tak boleh ambil gula, dia tak boleh ambil gluten. Dan dia juga tak boleh ambil nightshade tumbuhan. Contohnya terung, bedil kan. Dr. Ju selalu bagi tahu. Dan apa lagi? Itu adalah diet orang yang ada masalah GERD ataupun gastrik. Dan dia juga kena ambil tertentulah apa-apa benda tertentu, suplemen-suplemen tertentu untuk sembuh daripada masalah GERD dia. Jadi ya kalau nak lebih lanjut mungkin boleh tengok video-video Dr. Ju tentang leaky gut syndrome ataupun GERD. Dan untuk yang pasal diet, untuk pesakit-pesakit yang autoimun tadi, Dr. Ju juga ada video pasal autoimmune disease dalam Facebook Dr. Ju ni. Jadi you all boleh check balik. Okay, jadi hari ini tujuan Dr. Ju hanyalah untuk bersembang ataupun bercerita tentang jenis-jenis diet yang ada di dalam yang ada orang amalkan. Chapati tak ada gluten rasanya. Tak ada gluten. Ketostril ni adalah untuk pesakit yang ada namanya ketostril. Dia tak ada kena-mena pun dengan ketone ya. Dia adalah untuk pesakit yang ada masalah buah pinggang. Itu ubat lah. Okay, conflict free. Conflict free boleh ke? Conflict free tu apa? Yang atas-atas apa, cuba tengok. Nasi ada gluten. Nasi tak ada. Dek, nasi tak ada gluten. Okay. Assalamualaikum. Berat badan saya 68 kilo. Nur Asia. Nur Asia. Asia. Nur Asia. Berat badan saya 68 kilo. Tinggi 110. Rendah je. Saya ada kolesterol 6. Itu pun sebab dah makan ubat. Doktor ada darah tinggi pun. Dah makan ubat kencing manis. Mau teruknya you ni Nur Asia. Umur berapa je tu?
Umur saya 56 tahun. Oh, dah tulis pun. Jadi you ni sebenarnya obese lah tu sebab berat tinggi you cuma 110. Keadaan Nur Asia ni adalah tipikal yang dipanggil metabolic disease. You kena buat sesuatu untuk reversekan semua yang you ada tu. Jadi maknanya macam mana nak kuruskan badan, bila badan boleh kurus, you punya kolesterol boleh drop, you punya kencing manis boleh sembuh, you punya darah tinggi boleh sembuh dan you hidup dengan muda. Belia, Nur Asia. Buat appointment dengan Dr. Ju. Tak boleh buat datang klinik, boleh buat online. Itu menyelamatkan nyawa lah, insya-Allah. Okey, lagi atas-atas dia cakap bagaimana nak diet orang yang ada darah tinggi. Yang ada darah tinggi sebenarnya you kena tengok puncanya, Puan Azizah. Kalau darah tinggi itu disebabkan oleh masalah buah pinggang, you kena rawat penyakit buah pinggang. Kalau darah tinggi itu disebabkan oleh hormon, masalah hormon, you kena rawat masalah hormon tu. Dan kalau darah tinggi itu disebabkan oleh usia, salur darah keras, maknanya banyak sangat radang dalam you punya badan menyebabkan salur darah you banyak parut, salur darah you banyak ketat, dan juga disebabkan oleh you ambil banyak gula. Gula akan menyebabkan menyebabkan kita punya gas dekat salur darah tu yang dipanggil nitric oxide tak boleh keluar. Jadi salur darah tu patutnya longgar gitu. Tapi bila gas tu dihalang oleh gula, salur darah you akan jadi ketat. Jadi you cari puncanya, Puan Azizah tadi. Bukan dietnya adalah mestilah tak ada sugar. Kalau boleh low carb diet lah. Low carbohydrate diet is the best. Kalau you ada hypertension, maknanya ataupun you boleh juga mengamalkan ketogenic diet. Dr. Je rasa itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya cerita dengan cakap dengan kawan-kawan, war-war dengan kawan-kawan, insya-Allah Dr. Ju akan live minggu depan tentang ketogenic diet. Contoh-contoh makanan apa dia ketogenic, adakah dia sehat, adakah dia selamat, sebab ramai yang cakap ketogenic itu diet tu tak selamat, menyebabkan kolesterol tinggi. Dr. Ju akan kupas lanjut minggu depan, insya-Allah, sebab nanti ada yang tanya bila kita Dr. Ju nak cerita pasal itu saja, pasal ketogenic diet, dan you all tak tahu jenis-jenis diet yang lain. Nanti ada yang tanya pula yang ini tak faham pasal diet lain. So hari ini Dr. Ju just bagi tahu semua jenis-jenis diet yang orang amalkan. Sebenarnya banyak lagi tapi itu jarang lah. Yang paling sering orang amalkan selalu vegan, vegetarian, paleo diet, ketogenic diet, low carbohydrate diet, Atkins diet dengan gluten free diet. Okey, jadi semua dah faham apa dia diet-diet tu. Jadi lain kali bila jumpa orang jangan cakap saya diet, kena cakap saya on Atkins diet. Pandailah sikit. Ada kelas sikit. Saya on paleo diet, saya tak makan tu. Saya on ketogenic diet, saya tak boleh makan tu. Macam tu. Bagus. Tapi saya boleh makan ni. Saya tak boleh makan yang tu tapi saya boleh makan ni. Itu namanya bijak. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Siapa yang belum like ataupun belum masuk dalam grup ataupun Telegram group Dr. Ju, you all boleh tanya apa-apa dekat situ, Dr. Ju akan jawab bila Dr. Ju free. Kalau Dr. Ju tak free pun, Dr. Ju ada tim Dr. Ju yang tolong jawabkan. Kalau dia orang tak tahu jawab, dia akan consult Dr. Ju. So you all boleh masuk ramai-ramai dalam Dr. Ju punya group Telegram. Tim ada bagi link rasanya kat situ, dekat page Dr. Ju pun ada barcode, you all boleh scan, boleh masuk dalam group Telegram group Dr. Ju. Okey. Hari ini 30 hari bulan ya. Kita punya akan berakhir pukul 12 malam ni. Kita punya offer promosi, beberapa promosi kan, bulan Jun ada promosi, beberapa promosi. Jadi akan berakhir pada malam ini. Dan insya-Allah besok ada very big promotion. You all boleh tunggu besok untuk promosi bulan Julai. InsyaAllah you all semua akan dapat beli benda-benda yang mahal dengan harga yang murah daripada website
www.djwellness.com.my. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.